Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar. Hari ini cikgu akan menunjukkan cara untuk merekod bahan bacaan ke dalam sistem IQ Nilam dengan menggunakan ID MOE masing-masing. ID MOE ini pelajar-pelajar boleh dapatkan daripada guru kelas masing-masing. Sebelum itu, cikgu akan terangkan di sini bahawa terdapat dua cara untuk merekodkan bahan bacaan kamu ke dalam sistem IQ Nilam. Yang pertama melalui komputer ataupun PC dan yang kedua melalui telefon bimbit. Baiklah, untuk video yang pertama ini, cikgu akan menunjukkan cara merekod bahan bacaan ke dalam sistem IQ Nilam menggunakan laptop ataupun PC. Dan juga untuk video yang kedua, seterusnya cikgu akan menunjukkan cara untuk merekod bahan bacaan dengan menggunakan telefon bimbit masing-masing. Langkah pertama, sila buka Google Chrome di dalam PC ataupun laptop masing-masing. Langkah kedua, taipkan alamat URL sistem IQ Nilam seperti tertera di dalam skrin. Baiklah para pelajar, ini adalah paparan muka hadapan bagi sistem IQ Nilam. Untuk log masuk, anda perlu klik pada Sign In with Delima untuk masukkan ID MOE masing-masing. Langkah yang keempat adalah masukkan ID masing-masing. Sila rujuk guru kelas untuk mendapatkan ID MOE masing-masing. Kemudian setelah anda tulis ke dalam ruang yang telah tersedia, klik butang seterusnya. Langkah yang seterusnya adalah masukkan password ID Delima. Sila rujuk guru kelas untuk mendapatkan password masing-masing. Setelah anda taipkan password, sila klik butang seterusnya. Baiklah para pelajar, setelah anda berjaya untuk log masuk ke dalam sistem IQ Nilam, anda akan dipaparkan dengan paparan penuh borang maklumat bacaan murid. Di sini anda boleh lihat maklumat anda seperti nama sekolah dan juga kelas. Langkah yang seterusnya, isikan ruangan item dengan maklumat-maklumat yang berkaitan. Terdapat beberapa ruang yang perlu anda isi. Ruang yang pertama iaitu ruang A, maklumat bahan bacaan. Sila isi nama judul atau tajuk bahan bacaan yang telah anda baca. Pilihan bahasa. Sila pilih sama ada anda telah membuat bacaan bahasa Melayu, bahasa Inggeris atau lain-lain bahasa. Tahun terbitan, pengarang dan juga penerbit boleh didapati di kulit buku bahan bacaan yang anda telah baca. Seterusnya, pada ruangan B, jenis bacaan. Sila nyatakan jenis bacaan yang telah anda baca. Ruangan yang pertama adalah buku fiksyen. Buku fiksyen merupakan buku yang direka ataupun buku cerita dongeng ataupun cerita-cerita yang direka semata-mata. Sebagai contoh, Sang Kancil dan Sang Buaya. Okey, jika anda membaca buku fiksyen, sila tikkan bahagian buku fiksyen dan sila tulis bilangan muka surat yang anda telah baca. Manakala buku bukan fiksyen adalah buku-buku yang berbentuk fakta yang tidak direka-reka. Sebagai contoh, buku teks, buku geografi, dictionary, buku-buku sejarah dan juga sebagainya. Jika anda membaca buku bukan fiksyen, sila tik pada buku bukan fiksyen dan nyatakan bilangan muka surat. Jenis bahan bacaan yang ketiga adalah bukan buku. Bukan buku ini adalah apa sahaja bahan bacaan yang anda baca yang tidak melibatkan buku. Sebagai contoh, poster, pamphlet, surat khabar, artikel dan sebagainya. Jadi, jika anda membaca bahan bukan buku, sila tik pada bukan buku dan buat pilihan apakah bahan bukan buku tersebut. Jenis bahan yang keempat adalah bahan digital. Bahan digital ini adalah bahan bacaan yang anda baca daripada internet, sebagai contoh Facebook, YouTube, blog dan sebagainya.
Jadi, jika anda buat bacaan dalam bahan bukan digital, sila tik pada bahan digital dan seterusnya sila copy alamat URL ke dalam ruang yang telah tersedia. Baiklah para pelajar, ruangan C adalah ruangan rumusan. Setelah anda selesai membuat bacaan, sila tulis rumusan atau sinopsis bahan bacaan yang telah anda baca ke dalam ruang yang telah disediakan. Rumusan ini perlulah secara ringkas dan juga padat. Seterusnya adalah ruangan D, iaitu aktiviti pengayaan. Sila pilih jenis aktiviti pengayaan yang dilakukan semasa atau selepas pembacaan dibuat. Di sini ditekankan bahawa para pelajar wajib untuk klik pada kotak rumusan kerana para pelajar telah pun membuat rumusan di ruangan C. Jadi, ruangan rumusan wajib ditanda. Kemudian, jika ada para pelajar membuat aktiviti pengayaan yang lain selain daripada rumusan, anda boleh klik lebih daripada satu kotak. Jika para pelajar klik pada lain-lain aktiviti pengayaan, sila nyatakan apakah aktiviti-aktiviti tersebut yang telah anda lakukan selepas aktiviti pengayaan dibuat. Setelah selesai isi kesemuanya, sila klik pada butang simpan untuk menyimpan semua rekod bacaan yang telah anda rekodkan. Setelah anda klik pada butang simpan, satu paparan hadapan akan dipaparkan dengan menunjukkan pertambahan jumlah buku yang telah anda rekod. Pertambahan buku ini akan bertambah daripada masa ke semasa selepas anda membuat rekod ke dalam sistem IQ Nilam. Setelah anda semak kesemuanya dengan tepat, sila klik pada butang lock keluar untuk keluar daripada sistem IQ Nilam. Baiklah para pelajar, itu sahaja cara mudah untuk merekodkan bahan bacaan anda ke dalam sistem IQ Nilam menggunakan PC ataupun laptop masing-masing. Untuk video yang kedua, cikgu akan kongsikan cara untuk merekod bahan bacaan ke dalam sistem IQ Nilam menggunakan telefon bimbit. Untuk itu, sekian sahaja daripada cikgu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.